Seni dan adat bersunat suku kaum Jahud syarat dengan ritual, merupakan perayaan terbesar mereka yang berfahaman animisme. Pelbagai ritual adat yang menjadi elemen penting perayaan ini seperti buka gelanggang dan balai, berharap melawat pusara nenek moyang, malam memerah, berendam sungai, bersunat, madah barang dan melepas balai. Orang penting yang terlibat dalam ritual ini termasuklah penghulu balai, Tok Mudim, tukang gelanggang dan wali budak yang masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ritual dimulakan dengan upacara buka balai dan gelanggang yang mana tukang gelanggang akan membaca jampi mengelilingi gelanggang di hadapan balai dan peserta akan membawa masuk ayam jantan untuk dikorbankan bagi meminta restu mengikut kepercayaan mereka. Upacara malam memerai merupakan upacara yang paling dinantikan peserta dan penduduk kampung kerana selepas peserta sunat diperkenalkan kepada Tok Mudim, tetamu akan dijamu makan malam dan dipersembahkan dengan menari adat peserta bersama wali budak. Seawal jam 7 atau 8 pagi keesokannya, mereka dibawa ke sungai untuk upacara berendam sungai dengan diiringi Tok Mudim yang membaca jampi agar tidak ada pendarahan kritikal semasa proses bersunat dijalankan, di samping mencuci segala kotoran sebelum upacara tersebut. Kanak-kanak dibaringkan di balai untuk ditepung tawa, bertujuan menghalau iblis sebelum dibawa masuk ke anjung khas untuk proses seterusnya. Selepas selesai bersunat, upacara madah barang bersama keluarga yang menyertai upacara bersunat akan berlangsung dengan menyediakan buah tangan seperti lembing, ayam, pinang berangkai, sirih, kapur, gambit, cengkeh, kelapa dan rokok pucuk kepada Tok Mudim dan wali budak. Upacara terakhir ritual sunat suku kaum Jahud ini adalah melepas balai dengan tukang gelanggang akan menjampi ke seluruh gelanggang, dipercayai menyuruh penunggu pulang ke tempat asal. Gong dan bendang hendaklah sentiasa dimainkan sehingga upacara tutup gelanggang atau melepas balai selesai. Ia bertujuan mengiringi roh nenek moyang mereka pulang kembali ke tempat asal. Setiap kanak-kanak akan dijampi terlebih dahulu sebelum masuk ke bilik bersunat, bertujuan untuk membuang segala gangguan unsur jahat, buang semangat besi dan hilangkan rasa gemuruh atau gementar pada diri mereka. Lazimnya, mereka akan berendam dari jam 8 pagi sehingga jam 11 tengah hari. Kemudian rombongan dari Balai Majlis Berkatan akan datang menjemput dan disiapkan dengan pakaian rasmi majlis. Mereka dipakaikan dengan pakaian seperti anak raja, kemudian akan diarak ke makam nenek moyang. Mereka akan ditandu atas bahu semasa mengelilingi makam nenek moyang sebanyak 3 kali pusingan. Kemudian diarak ke Balai Berkatan, dipersembahkan acara bersilat. Selepas selesai persembahan dari anak buah tukang gelanggang, kanak-kanak anak beratur naik ke rumah. Ibu kanak-kanak akan mencuci kaki dan basuh muka kanak-kanak, simbolik membuang gangguan yang mungkin menumpang ikut balik. Sanoi adalah masyarakat orang asli yang terbesar di negara ini. Salah satu suku kaum dalam kumpulan itu ialah Jahud. Masyarakat ini mewarisi pelbagai corak kehidupan, kebudayaan dan adat resam yang unik diamalkan sejak turun-temurun. Antaranya ialah adat beratan. Acara itu bermula dengan menaikkan kain berwarna merah dan putih di tiang buluh. Kain itu dijadikan bendera yang mempunyai lambang dan maksud tersendiri. Misalnya jika lambang ayam bermaksud kenduri pada kali ini hanya mampu menyediakan lauk ayam sahaja. Jika gambar lembu bermaksud semasa kenduri mungkin akan menumbangkan lembu atau kerbau sebagai lauk pauk. Lambang bulan dan bintang pula dikatakan sebagai simbolik kanak-kanak adalah berdarah keturunan raja serta segak bergaya dengan pakaian rasmi majlis. Sehari sebelum majlis itu, kanak-kanak bersama ibu bapa berkumpul sebelum malam untuk melaksanakan upacara pertama, iaitu menjemput roh nenek moyang atau disebut sebagai kenduri balai. Lauk pauk pada kenduri ini hanya lauk biasa, tidak boleh lauk yang jenis berdarah. Selepas upacara buka gelanggang pada keesokan harinya, barulah dibolehkan masak lauk jenis berdarah.
Upacara membuka gelanggang pada sebelah petang apabila pawang gelanggang memulakan acara itu di halaman khatan dengan membaca mantra dan mengasap keris. Ia bertujuan menyeru semangat besi selain sebagai adat ketika membuka gelanggang. Pawang gelanggang akan mengasapkan bendera sebelum ia dinaikkan beberapa pembantu. Upacara membuka gelanggang adalah untuk keselamatan, mengelakkan bencana dan gangguan daripada jin gelanggang serta jin tanah. Pawang gelanggang akan meneruskan acara membuka balai khatan yang dimulakan dengan bacaan mantra. Pawang gelanggang akan menepung tawa dan bersilat di sekitar kawasan tiang seri rumah sebagai tanda menghormati tiang berkenaan, jin balai dan tuan rumah.